untuk kita mencari kebenaran dan untuk kita menunaikan ataupun turut satu perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu amalkannya dan ambilkanlah ia, dan apa yang dia larang hendaklah engkau menjauhinya. Jadi alhamdulillah, dalam usaha kita nak mencarikan kebenaran dan hakikat di dalam hidup kita, untuk kita membawa diri kepada akhir hayat kita, dalam keadaan kita itu dalam keadaan yang nyata, di dalam amalan kita dan di dalam pegangan kita terhadap Allah dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita ada dalam fiqh muamalah ialah jual beli. Ada sambungan daripada minggu yang lepas, kita ada dalam syarat jual beli. Daripada minggu lepas tu kita kecek masalah jual beli itu. Syarat yang pertama ialah pastilah barang yang akan kita jual itu adalah suci. Barang itu suci. Maka kita kecek dah suci perkara itu, bahawasanya ia ada suci, ada masalah suci ni di sisi benda saat itu ialah di antara zahir kain najis. Zahir kain ataupun najis. Maka kita dah dapati bahawasanya perkara yang najis ataupun perkara yang haram, apabila boleh digunakannya dengan kita mencuci sampai dia tu jadi zahir, maka kita boleh guna. Kita boleh guna. Seperti kita bincang dalam masalah kulit, dan juga apa ni kata benda-benda yang najis seperti tahik-tahik binatang. Apa ni kata boleh dijual dan dibeli di atas dasar orang ni kata dia tu ada manfaat. Walaupun berselisih di antara ulama, di antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah, orang kata Syafi'iyah ni syaratkan orang ni kata jual manfaat itu tidak boleh juga, hanya orang ni kata upah yang dia belok ataupun dia putih ke dia apa. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, maka harus 100%. Maka harus selalu boleh jual selama mana perkara itu ada manfaat. Maka yang sahihnya dan yang rajihnya ialah hukumnya boleh. Mengikut pendapat yang rajihnya ialah pendapat Abu Hanifah. Maka syarat yang kedua, pastilah dia bagi kata ayakuna muntafi'an bihi. Perkara yang kita nak guna saat itu, pastilah dia tu dia bagi kata muntafi'an, benda tu boleh digunakan dengannya. Maka tidak boleh jual perkara yang kita tak boleh nak guna. Seperti dia bagi kata jual hasyarat. Hasyarat ni binatang halus semua. Apa ni jenis-jenis apa ni dua ibah kecil-kecil, dan binatang kecil-kecil hak terbang, hak mengakak, hak jalan, nyamuk, lalat. Dia tak tinggi lah. Dia tak tinggi. Ikutlah hak jalan bawah saat ni tu. Orang kata, dan juga al-hayyah, ular, dan juga tikus. Semua tu jenis tu tidak boleh jual kerana dia tidak ada manfaat bagi dia. Tapi apabila ada manfaat, boleh. Kalau pendapat mazhab Abu Hanifah ni ada, apabila jadi manfaat boleh jual. Wa yajuzu bai'ul hirrah. Di sini kata bolehlah jual al-hirrah, kucing dan madu, dan juga apa ni rimah hitam. Kamu panggil rimah hitam. Lepas tu jual singa dan apa yang boleh digunakan untuk buru. Untuk buru, ataupun boleh digunakan kulitnya.
Untuk burung sa'inya banyak cara lah boleh. Supaya tu burung burung sakal, burung sewa apa? Apa ni lagi Arab tu guna sakal saat ni tu untuk buru. Harga dia puluh ribu sampai ke ratus ribu harga. Jadi boleh jual juga kerana dia tu boleh guna dalam buru. Masalah dia yang buru lagu mana? Yang burung kan ini yang buru masalah dia hamba arnak. Ataupun dia hamba burung terbang. Dia pegang pak dia pegang duduk situ. Dia tuan burung saat itu dia ada 2 ekor binatang. Seekor burung, seekor anjing. Yang diburu pada pasir ataupun yang diburu oleh hutan. Dia lepas burung dia tu yang hamba burung terbang. Dia hamba pak yang pegang tu dia atas pak tu lah. Dia nak gong-gong, dia nak buat kelip pada tuan dia tak boleh. Anjing ni turut kita orang buat kelip pada tuan. Tapi anjing tu dia ajarkan dah. Al-kalbul mu'allam. Orang kata anjing tu dia ajarkan pasalnya kalau nak kikir gonggong buat kelip tu kena kikir setepak di mana, di bahu ke di mana, di sayap ke apa dia ajar siap dah. Maka yang kikir buat kelip. Semua tu perkara ialah halal. Dulu kita dah kalau bawa anjing seekor buat itu buat berdiri kan memang kata kecil kan. Gagal dia. Tu tak ada lagi ilmu kita sampai cakap tu. Padahal kalau nak kira keadaan lah ni tu supaya kata apa ni dia kata di sini atas supaya kata jual anjing. Anjing saat ni tu nak jual sebenarnya tak boleh Nabi larang tu. Samanul kal tak boleh. Melainkan kalbul mu'allam anjing diajarkan. Dan juga anjing untuk buat jaga. Dan juga anjing jaga tanaman. Siapa buat getah, kebun getah. Luah tanah nak getah halu-halu tu. Hero anjing boleh 5 ekor tak di pagar. Lembu mari yang kalau emak lagi. Anjing hak lagu tu panggil kata harus. Kalau dah jual boleh beli dan boleh jual ni lagi. Setengah pada saya royak pada saya mana kok umum pada dia pego anjing, betul? Pego anjing tak apa ni jaga kelapa. Bukan kelapa dak salok je. Babi banyak dak. Kata jaya dia. Jadi babi tak mari makan salok dia. Jangan dia pego anjing sana. Jadi hak tu boleh. Di sini juga yang kata wa yajuzu bai'ul fil lil hamli juga boleh jual gajah. Untuk buat mikro kita ni kacau mahal sekali. Bukan mikro saja kat kita ni dah. Boleh buat nagrik, boleh buat gapo tu. Tu manfaat tu. Benda ada manfaat. Dan juga burung boleh kecek tu apa? Burung tiung lah. Sok burung besar tu panggil burung apa kata? Burung arai panggil babera. Kecek burung besar tu dah. Yang boleh kecek tu. Tu juga boleh jual burung jenis-jenis burung yang jadi hiasan. Apa? Burung merok, paus. Bahasa Arab panggil paus, burung merok. Dan juga orang panggil tu setiap burung yang melihat gambar dia tu jangok comel untuk buat jangok. Untuk buat jangok. Walaupun benda tu tidak boleh dimakan. Tidak halal makan dia. Boleh juga. Di sini dia kerana apa? Kerana lehat kepadanya. Orang panggil kata tamattu' mensedap-sedapkan penglihatan kita. Dan orang panggil kata mensedapkan, orang panggil kata keseronokkan. Kita tu boleh tengok pak timur seronok. Rasa suka hati tengok benda saat itu. Juga benda tu orang panggil kata manfaat dengan dengar suara dan juga dengan tengok. Jadi di sini orang panggil kata guna untuk tujuan yang harus. Dan guna untuk tujuan yang harus, maka hukum dia harus. Dan tentang anjing, sampai kita kata tentang anjing. Jadi anjing hak boleh gunanya ialah anjing jaga untuk buat jaga rumah, takut orang nyuri kan. Jaga rumah ataupun wakal buzar. Orang kata anjing untuk jaga kebun. Tanya mai. Lepas tu anjing juga nya hirasah sini banyak jaga rumah. Jaga gapo orang kambing. Orang pegang orang Arab pegang kambing dah, dia pegang anjing. Dia pegang anjing. Anjing tu dok kambing 100 ekor kambing tu anjing dok. Tuan tidur juga kerong-kerong. Hak dia jaganya ialah anjing dia jaga dia. Maka di sininya hukum dia tu boleh.
Hukum dia tu boleh walaupun berselisih di antara ulama dalam masalah hak boleh pun, adakah boleh nak sentuh dia, boleh ke tak, masalah dia jinak kita ke apa ini, adakah tu hukum najis ke tak, semua tu najis lah. Kalau dia jinak kita tu najis lah. Tapi khilaf dalam masalah basuh, dalam masalah basuh. Dalam masalah Syafi'i, dia kira kata apa ni, basuh idza walagha ahadukum, idza walagha ina'u ahadikum, hanya itu apabila dia jilatkan bekas makan seorang kamu itu, hendaklah dia basuh 7 kali, ulahunna biturab. Orang yang mula-mula sekali sapu dengan basuh dengan apa, dengan air seluk. Sapu basuh dengan air seluk saat itu. Dalam mazhab Syafi'i yang dia kata basuh dengan air seluk saat ini, dia memang kata ibadah, amrun ta'abbudi, satu suruh yang bentuk ibadat. Tak boleh nak lari lagu mana pun nak basuh dengan air tu. Tapi faham Imam Malik, Imam Malik itu guru Imam Syafi'i, tapi faham Imam Malik yang kata tak. Dia kata setiap perkara yang boleh mencucikan diiktibarkan boleh ganti tempat air seluk sana. Tempat air seluk sana. Sebab tu kalau dah kira tak sabun, kalau boleh mencucikan sungguh, getah tengok pak tu, orang sabun boleh cuci sungguh bekas hening tu. Dan bekas air hening. Kerana di sisi kajian, air hening saat itu kalau ia lekat di tangan, di tubuh, maka dia tu tidak keluar, tak cuci dengan air biasa, tak tubih kumih lekat di tangan, melainkan kena dengan air seluk. Dengan air seluk dia tubih, lendir dia lekat di tangan saat itu, di mana-mana tempat dia jilat. Jadi kita nak dengar kena dengan air seluk. Lepas tu yang perselisihan lah. Tapi hanya ni ada tajar. Kalau kita ajar tahu ia jilat, dia tak jilat. Dia tak jilat sama sekali. Kita ajar dia jangan teguh, dia tak teguh. Dan kita tak ajar di awal lagi. Yang mari pada jinak kita tak tahu. Tangan kita tak tahu, tubuh kita tak tahu dia. Yang mari depan itu, itu mana depan itu. Hanya dia ajar lagi, bentuk kita ajar. Hanya saat ni tu. Lepas tu hanya dah masalah najis dia saat ni tu. Ceraklah dia najis siap lah. Tapi hanya ni, sebab apa dalam hukum kita ngaji tak kan? Dalam mazhab Syafi'i kata, hanya ni kalau sentuh kering, tidak najis. Tidak najis kalau kering sama kering. Patut hanya ni kalau tak kena air kering. Kerana apa? Hanya tak perlu. Hanya ni dia tak perlu. Hanya dengan babi ni tak perlu. Tak ada perlu. Dia tak perlu sama sekali. Semua benda tak perlu dia jernih kuat. Apa ni haning dia. Kalau dia bunga dia apa dia duduk ke mana pun sekali jernih. Dia tak dia air tu ikut mulut dia semata. Tunggu ikut kajian lah. Kajian buat ahli sains yang kaji tu lagu tu. Di sini ayat Nabi SAW yatafaqal Abu Hanifah bi jawazi bai'ihi. Abu Hanifah kata harus jual haning. Apa? Haning yang boleh manfaat sana. Al-qalbul mu'allama yang diajarkan itu. Dan Atha dan Nakhai dia hukum kata apa? Ya juzu bai'u kalbi saidi, boleh jual anjing buru duna ghairi, dan selainnya tidak. Hanya buru saja ya. Ini hak pendapat Atha dan pendapat Nakhai. Kerana Nabi SAW larang dan tegur tentang harga anjing illa kalbu said, malaikat anjing buru. Rawahu Nasa'i an Jabir. Hal ini diriwayatkan oleh Nasa'i. Al-Hafiz yang katakan rijalu isnadu siqatun. Antara orang riwayat hadis ni riwayat sahih dan siqah. Mana tak hadis sahih. Tu memang kita kalau masalah anjing dan benda yang najis. Patut benda yang boleh kita makan. Kalau boleh ada guna ke lain, boleh dijualkan dan boleh digunakan duit yang kita hasil daripada itu. Patutnya memang kata jual burung apa? Burung duk badu dia apa? Burung canek. Apa? Burung canek tu dah. Apa hukum? Hukum jual yang dia mari sana tu. Si hak ni dia kena tengok kepada asal guna dia tu gapo. Masalah jual dia mari untuk keindahan dia, kejangan ke suara dia tu dah. Arah dia panggil burung bulbul.
Arab kalau kita ngaji bahasa Arab kat pondok dulu ke sekolah-sekolah dulu ya. Al-bulbul. Yugharridul bulbul. Orang kita yughanni al-bulbul tughanni fil qafasi. Orang kita burung apa ni bulbul nyanyi dalam sarang. Suara sedap dia tu dah. Maka dia tu termasuk dalam perkara yang suara sedap, maka dia tu boleh juga jual beli untuk manfaat dengan suara dia sana. Jadi apa hukum haiwan burung pula? Burung-burung sampai sekarang tu tak apa hukum. Dia dikirakan kata setengah ulama yang kata makruh, di atas dasar kita seksa dia. Tapi setengah ulama kata hukum dia ni harus di atas dasar dia tu zina, perhiasan. Tuhan buat dia tu jadi perhiasan, maka kita jangan zalim dia sudah. Jangan zalim dia, mau makan dia gapo ini tu, apa itu hatu yang diberikan oleh ulama. Mana kata perkara itu perkara yang harus. Kerana tidak ada dalil yang datang kata dia haram buat yang demikian itu, melainkan kita menzalimi dia saja. Tentu yang kita dalam masalah apa ni, benda tu kena ada manfaat dalam kita nak akad jual beli. Suci sah patut manfaat. Patut di sini ada bahasa satu, iaitu apakah hukum jual alat-alat muzik. Ini masalah khilaf besar di antara ulama. Alat muzik sana. Kerana muzik sana itu khilaf di antara ulama, ada kata boleh, harus, dan ada kata haram. Ada kata haram. Sini ini orang kata bagi orang yang kata harus, dia kata boleh jual. Bagi orang kata haram, tak boleh jual. Bukan haram asal lagi. Tapi pendapat yang diberikan, orang panggil kata ghina saat ni, lagu saat ni tu, kalau kita lafaz dia saja, lafaz lagu saja saat ni tu tidak masalah. Gapo jikalau lafaz itu bentuk gapo tidak menyerukan kepada nafsu dan kepada syahwat. Lafaz lagu nak sedap itu tu dah. Bila-bila ada timotong, ataupun bila-bila gapo ni buat hijau. Nabi kau hidup kali Khandaq tu, ada sahabat tu syair dah buat lagu wismangan. Dalam masalah hijau saat itu boleh situ. Sebab dia kata al-ghina ni mengikut keadaan dia, tempat dia. Orang panggil kata halal dengannya tu, dengar dia tu bila. Dan dia jadi manfaat tu bila, manfaat dari syarak tu bila. Dan alat dia tu bila kau boleh jadi manfaat mana kau tak boleh, mana kau boleh. Di sininya masalah halal lagu saat ni tu yang tidak membawa kepada nafsu dan syahwat, dan kalau merusakkan dan melalaikan kepada zikir kepada Allah SWT. Kau panggil kata berdalil kepada kerana di masa Rasulullah SAW itu seperti seorang ibu buat lagu untuk mengasuh anak dia nak tidur dah penuh kan. Tak ada dah lagu tu. Itulah lagu bentuk yang tidak membawa kepada nafsu dan syahwat. Dan juga panggil kata berlagu-lagunya oleh puak-puak hijau. Ketika hijau untuk nak merengekkan kepenatan dan untuk mengemaskan perpaduan. Ta'awun dia tu, perpaduan dia tu jadi khokmat. Kalau masalah dia ada bawa apa ni, anasyid lah. Kalau kita lagu bentuk manfaat ni kita panggil anasyid. Lepas tu juga lagu dalam tempat keramaian, raya nikah, untuk nak apa ni, iklankan kepada orang ramai. Dan juga di hari raya untuk nak melahirkan kemesraan. Dan juga dalam jihad, dalam ketika orang jihad sana itu untuk nak isikan semangat, semangat kepada ahli-ahli pejuang. Semua itu tu orang panggil kata apabila lafaz-lafaz itu menggemarkan gapo, orang panggil kata nafsu kehendak kepada ditujukan kepada apa yang ada tujuan untuknya. Lepas tu
Jadi hukum ghina saat ni mengikut kata-katanya. Kalau molek, molek. Kalau tak molek, tak molek lah lagu tu. Lepas tu kita reti belakang. Kalau bahasa Melayu ke akan reti. Bahasa Syiah pun reti. Tahu dah kata ni molek tak molek. Kalau lagu dak bunyi dak seru kepada main kasih, kepada benda yang tak molek, kepada zina, kepada gambar tu semua haram belakang. Walaupun tidak ada muzik. Ikutlah bentuk syair, bentuk gambar pun yang pergi ikut tu haram belakang. Lepas tu di sini masalahnya apabila ada muzik. Apabila ada muzik sana. Muzik yang disebutkan oleh ulama yang ada daripada masa Rasulullah SAW saat ni sekadar dia kata ada duf. Ada duf. Berduf ni setengah ulama kata dak. Bukan sekadar duf saja dak. Yang beribu ala duf. Bahkan apabila disebutkan at-taghanni, lagu saat itu pasti kena ada alatnya juga. Kerana dia masa tu terkenalnya dia ada lagu, dia kena ada muzik. Tu. Sebab itulah dua kitab ni buat tebik mari dalil dia kata dia bui kata kan. Dia kata dan apabila perkara yang dikatakan ataupun kata-kata di dalam lagu itu mengeluarkan daripada lingkungan halal, seperti ia mengkocokkan syahwat dan menyeru kepada perkara yang fasik ataupun menggerakkan seorang itu kepada kejahatan, maka juga dia tu melalaikan daripada ketaatan, maka itu ghairu halal, tidak halal. Kalau begitu tidak halal. Fahuwa halalun fi zatihi. Maka dia tu halal dalam zatnya. Benda tu halal. Seperti tarotak. Tarotak tu halal. Tapi dia apabila guna saat itu boleh tahu dah halal ke haram ke halal. Kalau guna untuk halal, ya halal. Maka zat dia tu halal. Apabila guna jadi benda kepada benda yang haram, maka jadi haram. Setiap kali benda hak lagu tu, orang panggil tu hak ada doa hak boleh guna banyak cabai tu, dia tu baik lagu tu selalu dah. Semua notebook ni, komputer, tablet kita guna tak rosak. Kalau kita guna untuk molek, ya molek. Tapi kalau kita guna untuk buat benda yang haram, maka dia haram. Hukum dia. Diri dia ni adalah halal. Diri dia ni halal. Begitu juga dalam masalah lagu saat ni tu. Diri lagu saat ni tu adalah halal. Itu halal. Tapi apabila digunakan kepada perkara yang haram, maka dia tu jadi haram. Dan dalilnya, orang panggil kata hadis-hadis yang dilarangkan dalam masalah buat lagu saat ni ditakwilkan atau ditafsirkan dengan apa yang dikatakan tadi. Orang panggil kata kalau jadi halal, halal, dan kalau bawa kepada haram, dia jadi haram. Ada satu hadis, tiga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim wa ghairihima an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakr dakhala 'alaiha. Abu Bakar tu masuk kepada Siti Aisyah. Dan di sisi Siti Aisyah ni ada dua orang jariyah tu sedang menyanyi. Dan sedang memukul di atas duf, mana tergenek. Wa Rasulullah SAW musajjah bisawbidah. Rasulullah SAW tudung kain di atas giginya, mana terselimut dengan kain tudung tu lah. Fantaharahuma Abu Bakar. Maka Abu Bakar marah kepada Siti Aisyah. Jika apa buat lagu ni? Lepas tu Rasulullah SAW buka wajahnya. Mungkin Rasulullah nusuk saat ni tu lah. Maka Rasulullah SAW jawab kata, da'huma. Rasulullah kata, biarkan mereka ya Abu Bakrin, fa innaha ayyamu 'id. Sungguhnya ini hari raya. Sungguhnya hari ini hari raya. Maka berilah dia raya dengan lagu dan jenis sana. Tu tanda kata at-tarib. Orang panggil kata mensedap-sedapkan telinga dan pendengaran pada hari itu ialah harus kali ni sini ni. Tapi ulama yang mana ditafsirkan dengan surah dengan ayat Quran lahwal hadis. Lahwal hadis di sininya kerana pendapat tafsir, ahli-ahli tafsir kata lahwal hadis ialah lagu. Lagu lahwal hadis atau hadis-hadis percakapan yang melalaikan ialah
tidak diberikan kata lagu dan alat-alatnya. Itu tafsir, juga tafsir Ibn Abbas lagu tu. Maka di sini dengan mengikut hadis ni pula, ada kata ada kata ulama hak dia kata hak nunu lagu dan ma'azif tidak termasuk gendeh. Tidak termasuk gendeh. Dah gendeh duduk-duduk lah. Maka tidak termasuk itu mana halal lah. Itu hak ulama pergi kata sekadar tu. Hadis yang kedua, kalau kita tengok hadis yang kedua, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dengan sanad yang sahih. Anna Rasulullah SAW kharaja fi ba'dhi maghazi. Rasulullah SAW keluar dari setengah peperangannya. Dan apabila Nabi itu sudah selesai dan kembali, ja'at jariyatan sauda. Sudah pergi apa ni nak kelik lah. Tiba-tiba datanglah seorang hamba perempuan yang hitam kulitnya, dan rupanya hitam. Faqalat, maka perempuan itu kata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inni kuntu nazartu, sesungguhnya aku telah nazar. In radakallahu saliman, jikalau Allah mengembalikan kamu dengan selamat, dengan selamat, aku akan ukurkan genda ini di hadapanmu ya Rasulullah, wa ataghadna, dan aku nak bawa lagu di hadapanmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun jawab kata, in kunti nazarti fadribi, jikalau engkau anti telah nazar dah, maka gendalah. Maka perempuan itu pun gendai daripada Rasulullah dan bawalah lagu. Di hadapan Rasulullah SAW. Hal ini juga dalil yang dipegang Syekh Sabit dalam kitab ni yang beri masalah kata sekadar itu tidak mengapa. Boleh dihukum dia harus kerana Rasulullah SAW dengar juga lagu yang dibawakan oleh Jariyah saat ni, dan juga Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah juga dengarkan lagu di hari raya saat ni. Kalau kita dengar saat ni, dan yang ketiganya yang sah daripada jamaah yang banyak daripada sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in, tetap tentang hal mereka bahawasanya mereka itu telah mendengarkan lagu-lagu dan juga dengan muzik, lagu dengan ma'azif. Tu daripada sahabat Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Ja'far wa ghairihima, dan daripada tabi'in ialah Umar bin Abdul Aziz dan juga Shuraih Al-Qadi, Datuk Qadi Shuraih, wa Abdul Aziz bin Maslamah Mufti Al-Madinah, ialah seorang mufti Madinah, wa ghairuhum, dan selainnya, dan selain daripada mereka ini banyak lagi. Dengan itu diambilkan kata muzik saat ini itu sekadar kata perselisihan antara ulama saat ini dikirakan kata hukumnya halal mengikut lafaz dia. Situ hak kita faham. Sebab tu ulama dia kata hak kata halal tu kata boleh jual. Kalau hak kata haram tidak boleh jual alat-alat tu lah. Lepas tu alat muziknya gapo? Dah masuk habis lah. Gendera lah, gitar lah, piano lah, semua tu termasuk dalam alat muzik. Saya ingat dulu unsur dah anasyid semua tu dah tahun 1990, ketika saya pergi di Sudan tu, ya banyak ke anasyid saat ni tu timur dengan orang panggil kata dengan ada duf saja. Ada duf ya, nasyid saat ni tu duf. Tapi adalah gendai saat itu. Ada gendai besar, ada gendai beh, ada gendai halu, ada gendai ketek. Ada belakang lah, ada gendai tu jadi suara muzik lah. Jadi bentuknya tu suara muzik. Tapi semuanya guna bentuk gendai. Gendai yang mana ni ada lomba, lepas tu ada ditudungkan dengan kulit, dia kata bunyi bambang. Gendai lagu tu. Tapi setelah mana ulama, setengah-setengah ulama beri fatwa kata boleh gunakan alat yang lain yang berbunyi seperti gendai saat itu, maka barulah banyak kepuak naksik saat itu guna piano. Guna piano saat itu bunyi suara apa naksik? Itu suara itulah. Apabila guna piano sudah ada lah suara orang lain lagi itu, dan ma'azif tu masuk orang lain. Situlah mulainya timbul anasyid dengan
bermuzik. Wallah alam, saya tahunya orang kita mula-mula timbulnya buat nasi buat kelung brother di Malaysia. Brother di Malaysia mula-mula timbul dengan bentuk nasi yang bermuzik. Apa ni, lepas tu kopsa jadi lagu. Bentuk muzik yang lagu. Jadi siapa kau turut orang ni kata muzik apa ni yang dibawakan oleh barat. Muzik bentuk rock lah, bentuk gapo elektronik, siapa sahaja tu wallahu alam. Di si ulama sekarang itu dalam masalah tu saya pun tidak didapat merojokkan dalam masalah tu bentuk-bentuk sekarang ni tu hukumnya sekarang mana. Tapi zahirnya ulama, kalau ulama salaf daripada jamaah ulama Saudi ataupun majlis al-iftah Saudi saat itu, dia menghukumkan semua itu adalah haram. Fatwa dianya haram. Kalaulah bentuk naksih ataupun lagu yang bersama ataupun dicampurkan dengan muzik, dia berdasarkan dengan hadis itu ayat Quran yang lalaikan tentang lahwal hadis. Orang kata yang apa ni, benda yang melalaikan hadis percakapan ataupun zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu di atas kita, kalau kita tempat pendapat yang orang panggil kata lebih dekat kepada benarnya, lagu saat itu melalaikan dan membawa kepada lalai daripada zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dengar dia saat ini, kita tengok contoh. Ini kat ulama yang beri contoh. Dia kata seorang itu apabila dia pasal anasyid, kadang-kadang dia pasal pagi, dia tubik rumah pasal pagi tak kereta. Dia kata kadang-kadang dia tahu kata dia ni nak baca zikir, azkar, ataupun nak baca Quran, ataupun dia nak wirid di masa ni. Tapi dengan sebab dia pasal naksih saat ni tu ataupun lagu saat ni tu, dia orang itu saya nak tinggal. Sampai dia tak jauh kata nasib dia tak jauh. Dia ni tak baca lah wirid dia pagi saat ni tu. Waktu tu dia panggil kata lahwal hadis. Kalau sampai sekarang tu diri kita tak sahur no. Tak sahur ingat. Sah dulu. Nasib bergendai kan bermuzik apa tak sah. Lepas tu apa masuk waktu lain juga. Ada masa zikir. Dan zikir betul pula. Begitu juga. Lama-lama jadi lalai. Siapa kau? Baca zikir dan tak baca. Jadi biasa dah pula. Kau naik kereta tak ada mula dengan lain. Dah akan mula pasal lalu dah pasal anasyid. Siapa kau melalaikan diri, siapa kau doa naik kereta pun tak baca. Klik siapa rumah pun duk pak tu. Buka kom pun bila duk nulis pun pasal nasib pak tak ada bentuk zikir kepada Allah SWT. Kalau siapa secara tu kita terjauhkan daripadanya sama sekali. Waktu tu kalau saya bagi saya pendapat apa ni, benda tu ialah membawa kepada lalai. Walaupun setengah ulama kata halal, boleh dengar benda yang manfaat, tapi membawa kepada lalai. Lalai sungguh daripada zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab kita main Facebook lah ni lah. Main line lah ni tu deh. Kalau lepas pada semari subuh kita kata duk baca Quran padahal lori tak boleh Quran dah kocek, Quran dah rosak. Biar nak buka Quran dah rosak tu punya plain. Baca surat apa? Baca paksa tu dah baca 10 pula. Quran nak baca 10 ayat tu kan 10 hari lain lah habis. Tegak masuk-masuk nak pergi jauh lain tak ada habis masuk. Itu orang kita yang membawa kepada lalai. Dan semua itu membawa kepada lalai daripada zikrullah, zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu orang kita kalau membawa kepada lalai, tak perlu kita mengharuskan ke atas diri kita. Walaupun hadis-hadis ni akrab ila lebih rapat kepada benda tu harus dalam pendengaran sekadar kata duf. Apa ni gendai tu deh. So saya ayat sana lah gendai tu dia boleh buat jadi satu muzik yang sedap sekali bila dengar di telinga. Tapi sebagai pengganti
orang itu orang hendak dengar lagu buat doa saat itu ganti dengan naksik lagu ni tu boleh bawakan dia kepada boleh dibawa dia kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun dah juga. Kerana banyak daripada kuat ada buat naksik saat itu naksik yang bentuk music duf saja banyak sekali. Tengok kita dengar Rashid Al-Aflasi. Rashid Al-Aflasi ni Imam Al-Masjidil Kabir di Kuwait. Imam Masjid Kabir Kuwait saat itu maka dia pun dia buat naksik tentang bentuk naksik yang mana musiknya jenis sahaja dia tu boleh termasyhur di dalam dunia Islam sekarang ni dengan suaranya yang merdu dan juga dengan Quran dia punya merdu juga yang ingat kita boleh juk tapi banyak orang tak sokong dalam masalah ni tu bagi kat ipel dalam masalah dia saat itu mungkin dia ke imam masjid sah kuat sekali tiba-tiba dia buat lagu dan naksik dalam masalah ni. Jadi hukum sininya masalah jual alat saat itu apa ni ada yang mengatakan halal, hak harus saat itu halal jual dia dan hak haram itu ialah kata harga dia jadi membawa kepada hak haram. Yang ketiganya orang panggil syarat yang ketiga lepas dah suci dan boleh beri manfaat. Boleh beri manfaat. Rumah kita orang panggil tadi ada orang main bageh tu. Main teri tu kan. Ya ada alat ya teri ada tak kan? Tu. Kalau lah alat tu membawa kepada mafsadah maka tidak boleh dijual sama sekali. Moga hak benda hak yang buat saat itu apa mokyong main mokyong kan. Main mokyong mati saat itu ialah bentuk dia nya tidak haram tidak halal. Sehingga kata bentuk bersyirik dengan Allah SWT kerana main dengan jin lah, dengan gapo, dengan jamu lah, gapo syirik dengan Allah SWT saat ini maka dia hukum dia tu haram. Hukum dia tu baik haram. Mana tu dijakit kepada orang lain si mati saat ini tidak timur dosa tidak timur dosa hak mereka buat pula lah perkara dia saat ini. Halu bolehnya bakal tahu lah benda-benda hak lagu tu. Masalah kalau ada cik kita duk lari tak reti lagi, duk gagal tu lagi, pot darah kita ke orang kita apabila dia mati, orang lain minta tu bakal tahu lah. Boleh ada kau yang mati saat itu kita dah ajar dia boleh mengucap, dia boleh apa. Yang mati dengan la ilaha illallah, tapi alat dia tu dia boleh pada orang hidup pula. Maka dosa alat dia tu duk sapan dia kok. Tu orang kata kan kita boleh buat lagi. Insya-Allah. Syarat yang ketiga benda saat itu perkara yang kita nak jual saat itu adalah jadi milik bagi kita. Milik bagi kita atau milik 100%. Milik yang ada hak untuk nak menggunakannya. Kalau nak jual ke nak tak jual ke nak sedekah ke nak heboh ke nak itu kita milik kita yang 100%. Tidak ada orang yang boleh koyak kata kamu tak boleh jual bagian ni. Ada satu paut lagi dengan dia tu 10,000 ke 20,000 30,000 waktu tu kena minta izin dulu kalau benda lagu tu. Di sininya kalaulah benda saat ni tu bukan hak dia, tiba-tiba dijualkan dengan tanpa izin, maka jualan dia saninya orang panggil kata dikirakan orang panggil tasarrufat al-fuduli, orang panggil kata perbuatan fuduli. Fuduli ni orang panggil kata yang jual barang orang. Masalah kita nak jual kedai. Kita nak jual kedai. Kita masuk ambil. Ada orang duduk situ sana itu dah masalah dia tahu dah, dia tanya harga kita dia nak beli. Tiba-tiba orang lain mari gaduh pat, berapa ke pahang ini ni? Dia kata 300 kok. Dia bayar duit pang 300 kok. Dia tu tinggal dengan duit dia ni. Dia panggil tabayat al-fuduli. Dia beli dia tu, ambil duit lagi orang kau jual tu baik pang. Mana simpan tadi? Dia tu jual ke dia tu tadi. Kau jual apa bukan milikmu? Kan? Tu. Mau jual apa bukan milikmu, dia tak boleh jual kalau nak kira. Hukum tu tak boleh nak jual. Tapi yang dijual saat ni tu, kalau lah tu yang kedai kata izin,
tidak mengapa lah. Kalau tak izin ya kena. Masalahnya kamu kena tambah lagi 150. Kena tambah dia. Kalau dia pergi perak dah. Lewat atas salah dia. Atau baik al-fuduli. Dalam hukum fiqh kecil banyak sekali masalah ni. Kadang-kadang kebun getah kita yang mau jual perak. Maka dia bunyi kata kita nak jual kebun getah. Ya tu kita bukit ke jauh lah, boleh-boleh lah masalah dia. Kita tu pakai keluar ke orang, dia mau tu bayar siap dah. Tak ada orang lagi ada jual. Kalau mau tu berkelik duit. Berkelik duit ni duit hang kita kau jual pula kan tak ada situ. Ya masalahnya nak jual, ikutlah dia jual mahal murah pun. Ya berkelik duit sana tu kalau dah jual tu reda izin, maka orang panggil kata dia tu boleh jadi apa ni, jadi akad jual beli tu sah. Seperti bini jual bahagian tu lelaki bahagian duduk dalam rumah tu lelaki tak ada, dia jual. Bini nak tasarruf, nak gunakan harta tu lelaki sama sekali tak boleh, sekut pun tak boleh. Bini tiba-tiba dia pergi jual mutu suti, mutu dah 2 jual suti. Maka kalaulah lelaki dia saat itu tidak izin dan tidak apa ni muafiq di atas dia buat saat ini, maka tidak sah jualan dia saat ini. Lam yajuz. Maknanya kalau lelaki dia itu tidak ijazah, tidak melepas, tidak izinkan, maka tidak sah jual beli saat ini. Lelaki itu boleh pergi klik mutu dia bini dia jual saat ini. Kerana tak sah sama sekali. Hak jual hak beli pun dia kena tahu. Dia tak boleh murah lah. Jual hak beli pun dia tak boleh marah lah. Moga dia sebabkan kata perempuan ni jual benda bukan hak milik dia. Itu dalam hukum fiqh. Dalam hukum Islam. Hukum Islam sebenarnya muamalah atau bermuamalah untuk nak bersatu padu dan tolong menolong. Dan tolong menolong, dan inilah menjadi satu perkara yang payah siapa akan membawa kepada perpecahan dalam masalah ni. Di sini ada hadis Nabi SAW. Dia beri katakan bahasanya Rasulullah SAW dari riwayat Imam Bukhari daripada Urwah Al-Bariqi, annahu qala bahasani Rasulullah SAW bi dinarin ashtari lahu bihi syah. Dia kata Bariqi Urwah ni, dia kata Rasulullah hantar aku suruh pergi beli seekor kambing dengan sedina. Yang berduit sedina. Sedina tu suruh beli seekor kambing. Fashtara itulah bihi syatain. Maka orang saat ni tengok dah pergi beli 2 ekor kambing, bukan beli seekor dak. Bukan beli seekor dak. Bi'tu ihdahuma bidinarin wa ji'tuhu bidinarin wa syah. Faqala li barakallahu fi safqati yaminika. Dia pergi beli 2 ekor. Kemudian Nabi suruh beli seekor ya. Lepas tu dia pergi beli harga 2 ekor. Lepas tu dia jual seekor sedina. Jadi boleh duit kelik sedina, boleh kambing seekor. Cuba kelik kepada Nabi SAW. Nabi katakan barakallahu fi safqati yaminika. Tuhan berkat dalam masalah nego musa ni. Dari sini Nabi izin dah yang buat sana ni. Nabi izin. Kalau Nabi tak izin, dia hantar kelik habis. Nabi izin nak ni. Ni dah tak izin ni. Sahabat saat ni dia buat dengan Nabi suruh tak? Tak. Nabi tak nak suruh ni. Dia dibuat dengan sendirinya. Begitu juga kita. Ayah kita duit 10,000, suruh beli barang tengah jalan. Gigi siapa pas dia mau tawar barang harga 10,000, kita jatuh atas harga jual boleh 20,000. Kita beli, kita jual boleh 20,000. Bawa kelik kat ayah kita, ayah kata, buat aku nak harga lain, buat harga lain. Tentu dia tak izin orang tua kita. Orang tua kita. Tak orang hak milik barang saat ni. Dan juga satu riwayat, kita akhirnya orang panggil satu riwayat daripada Abu Dawud dan At-Tirmizi daripada Hakim bin Huzam, anna Nabi SAW ba'athahu, Nabi utus seorang nama Huzam untuk membeli baginya seekor udhiyah, kambing gerbek dengan 1 dinar. Fashtara udhiyatan, maka dia beli seekor kambing gerbek. Fa'arbaha fiha, maka dia buat dia dilambung. Maka dia nego lah.
Ia melaporkan dalam hak nak jual kambing saya. Ia beli dah seekor, dia pergi jual. Dia pergi jualnya dengan labur 1 dinar. Jadi dia beli sedinar, dia pergi jual 2 dinar. Kemudian dia pergi beli gapo syatan ukhra makanaha bi dinarin. Lepas tu dia beli juga, dia belinya kambing. Lepas pada tu dia beli kambing seekor berkelik 1 dinar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi pun supaya tadi juga kata Allah berkatkan apa ni panggil kata perbuat nego macam ni. Jadi sininya dalilnya kata boleh buat kalau dah benda tu memberi manfaat dan yakin di atas kelabakan. Kalau kita tak yakin maka benda itu tidak boleh buat sama sekali. Lebih baiknya takut bahaya dalam masalah ni. Lepas tu masalah nego seandainya mesti kena orang hak pandai dalam masalah ni tu. Pentingnya syarat yang 3-nya panggil kata mesti kena hak milik kita sendiri. Kita sama sekali tidak boleh jualkan benda yang lain sehingga benda kosi tak boleh nak jual juga. Kosi nak jual tu pasti kena minta izin dulu. Kita kena minta izin dulu kata aku nak jual dah aku ni. Kita pergi jual kepada orang lain, maka hak kosi sana aku tak izin mau jual. Aku nak beli kat aku sendiri. Hal ni orang panggil tahaqqus syubhat. Maka kita tak boleh jual. Kita kena minta izin kepada orang hak kosi dulu. Itulah panggil kita ni 2 syarat yang mana hari ni ada syarat lagi lebih banyak. Dalam hal jual beli saat ni tu saya nampaknya kata kita kena baca habis kerana banyak daripada perbuatan muamalat kita saat ni tu dia jadi kelakabut dalam masalah kita tak erti syarat saat ni tu kabar-kabar benda yang itu jadi fasik. Benda fasik kita dah guna dalam hal masalah jual beli kita. Tu insya-Allah taala kita jadilah kita ni orang yang nak gunakan hukum Allah SWT ataupun syariah Islam dalam diri kita, kita nak patibat dalam diri kita dan dalam masyarakat kita sekadar mampu kerana kita bukan dalam satu masyarakat Islam dan muamalat bukan Islam. Kita masuk baipak ni dah habis dah muamalat kita cara Islam. Dah kan? Baru kita masuk bank reba 4 dah kasnya dah. Aku nak kata apa? Nak cari cara halal tu, kalau boleh cari cara halal, carilah. Kalau tak boleh cari cara halal, insya-Allah Tuhan dimaafkan jika kita tu berhajat sungguh. Kalau kita tu berhajat sungguh. Ni nak ada benda lagu tu tu supaya kita nak beli kereta dengan apa? Finance dengan cara taksi, dengan cara asuransi. Dia cari barisan dia beli kita. Yang akak jual beli kita dengan cara rebo 1%. Dengan cara rebo 1%. Ada rebo juga dalam cara dia rebo dah. Tapi ada seorang tu yang beli kereta. Dia kita cek dengan tuan barisan jual apa? Barisan jual asuransi saat ni tu dah. Dia kata saya nak beli bagi asuransi. Tapi saya nak tak syarat kepada barisan akak jual beli dengan saya rupa lagu ni. Yo ya kau jual barisan. Yo ya kau jual barisan saat ni. Kata mungkin beli kereta kish. Mungkin bayar kish 4. Mari akak jual beli dengan aku selalu dah asuransi. Nampak tak dia? Ya jual barisan kata, tak boleh aku tak tahu surat ada apa ni surat akak apa lagu ni. Ya tak ada masalah pembuat aku jalan hak tu. Tapi aku nak di akak tu saya. Dia kata aku nak di akak tu saya. Karena dalam hukum Islam punya cara hak muat tu adalah reva, cara hak royak ni adalah sah. Maka tuan dia pun kecek dengan wan nafsa. Wan nafsa kata, wah. Buat. Dia pun pergi di barisan Toyota, ambil kereta rute suti dengan kis, cukup syiak dia bayar sudah dah. Dia panggil tuan lagi, dia kata aku jual kereta ni dengan harga asuransi 850 berapa ni 850,000 tu.
Tak sebut Asyura pun tak apa dah, dia kena pakai apa ni, cukup dengan harga Asyura lah. Enggak, dia beli dalam tu 500, dia bagi jual 800. Dengan akad juga beli selalu dah. Kita tak boleh buat dia. Dia masuk kecek dia buat. Enggak, dia nak suruh kita beli hak dia juga. Sumpah ya. Harga tular ya. Dia kira masa tular ya. Kita pun akad kira, kata saya nak bayar 2,000 kok sebulan. Itu saya nak bayar 10,000 kok sebulan. We cukup dengan harga Asyura lah. Kamu bukan tambah Asyura atas tu pula dah. Harga Asyura dah. Kena bayar we cukup 850,000 tu. Moga dia akad dengan harga Asyura lalu dah. Bukan dia akad dengan harga kish. Harga 500,000. Dan mu kena bayar sebulan. Harga gini ni lebih daripada 500 tu 300,000. Itu tak sah. Tak boleh. Kalau dia akad dengan Asyura selalu dah, maka dia bayar. Cukup duit tu. Macam kalau 10,000 sebulan, berapa bulan? Berapa puluh bulan dia bayar? Cukup. Patut tu hak yang disahkan di dalam hukum Islam. Tu orang kata apabila dia jadi milik dah, dia nak akad harga berapa tak ada masalah apa dah. Dia jadi milik syiah lalu dah. Tu satu cara. Yang mana boleh kita nak pergi kecek dengan barisan-barisan duk makan reba saat itu untuk nak menghalalkan di atas diri kita. Lepas tu mata bola mak bayar beranak. Itu tak kita lah. Moga muamalah saat kita nak lepas itu tu sudah. Masalah hak beranak suku lewat kita saat itu, tu dia tahu usaha kita lah. Kerana ulama hak kata boleh muamalah lagu tu, dia kira kata kita usaha jangan jatuh di dalam reba. Dalam reba kalau kita sangat berhajat semua perlu pada barang lagu tu. Jangan jatuh dalam reba. Tapi kalau dah kita tu ada apa aku beli kot, iyalah reba gilah tak. Betul tu suku sakak lah dia saat itu lah. Kerana setengah ulama boleh kata setiap muamalah yang membawa kepada reba, walaupun tidak jadi reba, dalam dia beli saat itu juga dinamakan reba. Hak ulama ingatkan dalam masalah ni hak rukhsah bagi orang yang tidak ada bank Islam yang muamalah dengan tidak ada reba, maka dia kata insya-Allah perkara itu dimaafkan. InsyaAllah perkara itu dimaafkan. Itulah bagi saya dalam masalah jual beli hari ini ya. Sikit saya nak beritahu tentang berita dunia Islam sikit masalah boleh adikut kita tu dalam masalah dunia Islam kurang lah. Dalam masalah kita tengok hak share berita tu tengok dalam berita hak share sana itu. Dari apa ni dunia kita sekarang ni, dunia Islam sana yang kita sangat-sangat ditindak. Orang ni kata sangat-sangat apa ni digunakan sebagai alat bagi orang-orang kafir ataupun terutamanya bagi Israel lah yang mana nak pergi diraju dunia sekarang ni, terutamanya dunia Islam nak menghancurkan. Maka sekarang itu kalau kita tengok kan peristiwa yang berlaku pada itu dah sangat-sangat sedih sekali. Boleh ada hak tak ada tengok tarokat tu pun tak ada dengar sekarang habuk tu, dia tak seru apa perkara. Dia tak tahu enggak. Tapi orang hak tahu ni dah, wasana siapa kau? Wasana oyak kata sedihnya. Keadaan umat kita sekarang ni. Duk di Iraq, tengok hak duk di Suria, kau lebih dahsyat setelah mana Rusia masuk dengan kapal tubel dia. Maka dari keadaan itu benar-benarlah umat kita banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat Islam kita tu boleh satu dan supaya boleh kesedaran. Salah satu daripada negara-negara yang mana dia kata dia tu orang Islam dan presiden dia tu Islam, awi khabar kata apa ni Islam tu dah orang Muslim itu dah hancur. Islam tak hancur sama sekali. Tapi orang Muslim itu dah hancur sekali ni. Di Suria sekarang itu pakat teh asyar, pakat teh jahat saat itu nak buat berjadi dia tu satu medan tak siwak orang padu ke lain. Jadi negeri semua nak kena padu ke lain, nak tidak padu dia. Israel dia bunuh orang Palestin tu tak ada padu, orang padu hari ni. Tu. Jadi Israel dia peluahkan semua kuasa dia. Jajah dia tidak keluar, kau kuasa. Kerana apa? Kerana negeri lain, negeri Arab lain tak ada cara Palestin lagi, cara Suria.
Bo Suria nampak nak berat nak pergi kok nu ha gede ha Libya pula. Apakah cara Libya pula. Tadi Israel tu bunuh orang Palestin saat itu dengan darah yang panggil kata darah sejuk dah panggil dia. Benda pun suka senyum. Benda seorang mati empat senyum suka. Wak jadi sepengabdi tupan. Sebelah wak tengok. Benda tu hak itu. Tak ada peduli sikit habuk. Dengan tu yang panggil kata setelah mana panggil kata Turki tu boleh jadi KJA. Panggil kata Parti Hizbut Tanmiyah Al-Adalah wa Tanmiyah, Parti Keadilan dan Kemajuan Turki yang berbentuk Islamik, boleh jadi KJA dengan Muhammad Rajab Tayyip Erdogan tu. Maka dia sekali itu sangat-sangat dia panggil dia pergi sikap dia menentang Rusia dan menentang Suria. Bashar al-Assad KJA dia sekali ni kalau masalah tu bunuh oleh rakyat dia dengan bom yang tahu dengan kapal kubur saat ni boleh. Bom seting besar tu hancur rumah dah, hancur lebuh. Hak artinya budak dah orang perempuan tak ada hak lagi. Banyak sekali hari-hari lah ni 100-200 biasa. 100-200-20-30 tu harta tu biasa. Mati hari-hari lah ni. Kamu hotel ni tu setelah mana 2 bulan ni setelah mana Rusia masuk Syria tu lah. Kau tengok hancur pun Suria sekali lah ni diserahkan oleh mereka ni. Jadi lah ni adalah Islamiah buat Daesh, buat ISIS. Dalam Iraq dan dalam Syam ada ISIS. Dan ada buat KJA dan ada buat pembangkang KJA duk pergi buat mujahidin. Jadi duk pergi 3 puak ni duk pergi kemari tu dah. Jadi sama hancur rakyat lah yang hancur. Jadi puak mujahidin, puak wasatiyin, puak tumah saat ni tu duk pergi. Tapi puak ISIS saat ni dia tak kira siapa. Dia kata aku hak betul, dia malah itu salah belaka. Kalau tak boleh hapus puak fasik, orang hak tak sesuai dengan Islam, orang komunis, orang duk dalam hak duk jual walaupun duk akid la ilaha illallah pun kalau lah bentuk nak buat satu negeri yang demokrat bukan lagi Islam. Aku nak bunuh family dia wanita ni. Tu hak puak ISIS betul. Puak ISIS saat ni tu. Maka dia nak serai. Dia tak kira hak kerajaan punya serai ni punya serai. Tapi didapati hakikatnya puak Ayatullah ni duk serai demoni dulu. Duk serai puak Islamik dulu. Jadi nak maju tu tak boleh. Lepas tu hak oleh puak Assad ni dah pula. Puak kerajaan Rusia itu kerajaan Suria saat ini yang disokong dia nya oleh apa? Puak Syiah Lebanon, puak Syiah Iran. Iran hantar dengan tentera gapo ni masuk pergi alih. Dia pergi alih-alih, dia lawan dengan hangat, dengan kuat. Kerana Suria ni tak erak dah. Dan dengan senjata dengan apa pun tak erak dah. Ni Iran dengan Rusia masuk tolong. Dia tolong Suria Bashar al-Assad sekarang ni. Maka pergi jadi komanya. Sebab tu ni Turki ambil sikap. Ambil sikap kata mereka ni ialah Suria Bashar al-Assad tambah dengan Iran dan tambah dengan Rusia adalah satu ketul, satu kelum yang mana buat satu kelum yang nak menghapuskan negeri Islam dan nak buat menjadi negeri Islam itu pecah. Pecah bila ni. Lah ni pecah bil. Berpuak-puak lah ni terutamanya yang ada kuasa lah ni ialah Syiah. Mati banyak sekalinya ahli sunnah dan ahli sunnah. Puak Syiah lah yang kuasa, ahli sunnah yang mati banyak. Lepas tu puak ISIS dia bunuh ni. Puak Syiah pun yang bunuh. Kalau dia puak ahli sunnah pun dia bunuh. Dia bunuh di sini. Maka sekarang ini orang kata setelah mana Rusia Syria masuk, Turki, Saudi, Qatar, pakat G3T negeri ini, lagu mana pun kita kena tolong puak mujahidin Suria. Dan kuat pembangkang Suria lawan Bashar al-Assad. Bukan nak tolong dengan duit dak. Bukan nak tolong dengan nak kiwi khemah wi makan ni dak. Kita kena tolong dengan senjata. Lalu Turki dan Saudi pakat sianda. Sehingga menteri luar Saudi saat itu kecek kata Bashar al-Assad ada dua pilihan. Wa imma yatubid lah ni selalu, wa imma habis dengan perih. Jadi masalahnya kuatlah ni tu dah. Masalahnya orang kita prakak perih daripada Saudi dan Turki dan Qatar nak lawan. Setelah mana gapo? Setelah mana Turki menjatuhkan kapal tubir Rusia di atas udara dia saat itu, Rusia buat buku besar dengan Turki. Turki tahu buat buku setara mana pun tahu tujuanmu. Tujuanmu nya nak tarik orang negeri lain tu mari tolong untuk tibuk
apa ni, untuk menggagahkan Suria, untuk menggagahkan Bashar al-Assad. Maka aku tidak bimbang apa kau, kerana mu ni mari nak kacau. Mu ni mari nak tunjuk singa mu semula, padahal singa mu tu mati dah. Erdogan Turki tu we jawab apa dengan terus lagu tu. Dia kecek we lagu tu selalu. Maka sini nak tubik nak tijah lah ni nya. Panggil kata rakyat Suria duduk mati hari-hari, walaupun ada pakat teh ni pun masih lagi duduk dalam musyawarah. Musyawarah pertolongan saat ni nya. Lepas tu orang panggil kata boleh jadi dia tu jadi satu peperangan besar untuk nak menjatuhkan Bashar al-Assad Suria sekarang ni. Di sebalik Amerika dan Yahudi, Israel, dia tak sekali jatuh Suria. Dan kalau jatuh Bashar al-Assad, jatuhlah dia. Dan jatuh Israel, moga Islam boleh tapak situ lalu lah. Jadi Islam boleh tapak situ itulah kembali kepada Syam yang mengikut hadis Nabi SAW, bahwasanya di Syam lah akan dibangkitkan Islam semula. Dan di Syam lah akan dibangkitkan kiamat. Semuanya dah orang panggil kata akan dibangkitkan daerah hitam pun di Syam. Tu. Sini dah orang panggil kata kita kena ambil tahu kata dunia sekarang ni dah buat musyawarah yang besar dalam masalah lagu manakah nak menghancurkan Turki dan Saudi. Kerana kata tu rakyat yang 100,000 ya. Turki tu dalam 25 itu Saudi dalam 25 juta. Turki tu ayat banyak. Sini ni ayat kata dalam hal keadaan ini pakat gagal dah. Perang dunia yang ketiga akan berlaku. Perang dunia yang ketiga akan berlaku. Pada hakikat sebenarnya semua tu nak cari soro. Siapa sokong Turki, siapa sokong Rusia. Jadi lah ni tu baik kauli ni apa ni kauli Shimali ni ada panggil dah. Kauli utara ada perakat sokong Rusia. Dia perakat dia kata kalau dah berlaku perang Turki dengan Rusia, dia nak lepas nuklear dia timbuk Turki. Turki tak ada kata apa. Tapi Pakistan jawab dia kata mu timbuk Turki pun nak timbuk mu tak ada dalam pulang. Pakistan jawab moga Pakistan pun ada nuklear juga. Sama-sama ada. Jadi Israel tu nampaklah. Israel dia nampak kata gapo? Ada orang nyokong Turki. Boleh nampak ada orang nyokong, dia buat tu berang dalam media dia semua saat ni tu dah. Dia clear Pakistan ni bahaya ni dunia ni. Yang main lah. Yang main setah saja hak Pakistan lalu ni nak kata ni clear hak Pakistan ni bahaya. Padahal India pun dah, Israel pun dah. Dan dia sendiri tu, tapi dia pergi perakat kepada dunia bahaya. Jadi bila bahaya saat ni tu, dia nak minta lah kepada dunia ni yang mana duk kawal, duk kum dalam masalah nuklear dalam dunia ni tu, boleh jadi suruh pergi pesak. Boleh jadi kita tengok ada apa. Sini ni bang kata supaya kita duk main, supaya orang Yahudi menghidupkan Facebook kita tu dah. Hidup Facebook, hidup lain belakang semua tu. Facebook saat ni tu untuk nak cari suara lah. Dia walaupun guna jahat lain tu banyak dalam Facebook tu dah. Tapi tujuan dia ni nak tengok dunia ni penuh banyak mana daripada rakyat dalam dunia dengan akhlak. Dan dia boleh cek sasa Facebook saat ni. Dan juga dia boleh cek banyak mana kau orang benci kepada dia daripada orang Islam. Apabila dia bubuhkan satu berita bentuk kata Pakistan saat ni, ataupun Turki saat ni. Dunia saat ni tu, dunia Islam tu banyak mana daripada rakyat Islam tu dibentuk kritik ataupun sokong Turki saat ni. Dia tu bilangnya sore-sore dalam Facebook dia saat ni. Dia tengok tu, ramai. Dia buat lagu lain. Dia nak tahu suara dia. Tapi dengan sebab dia dah buat lah ni, dalam benda dah berlaku sekarang ni tu benda berlaku di Suria apa yang besar kok tu ni tu, jadi lupa masalah Palestin tu siapa kejar dia. Lah ni mereka decok dalam baik dalam Masjidul Khalil, Masjidul Ibrahimi Al-Khalil, Masjid Ibrahim di Khalil di Palestin. Kau masuk dia decok dalam ni. Siapa kalau kata gapo dunia dak padu ha Suria dan Libya dan Iraq ada padu ha Palestin. Dia duk perluaskan ni. Tu orang kata satu kelalaian yang mana mereka tu buat untuk nak hancurkan umat Islam.
Sebab tu dalam itu kita banyak-banyaklah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil tu dah, kita doakan banyak-banyak. Masalah Turki sekarang itu KJL dia tu keadaan yang bahaya. Tapi wallahu a'lam, setara mana mereka boleh perhatikan Turki tak tahu juga. Kerana diiktibarkan Turki itu satu negeri yang sekarang itu kalau orang nak pati waktu tak boleh, payah sekali dalam dia saat ni kan. Mereka dia ada kesilapan gapo-gapo yang lakukan dengan NATO dengan gapo tu, boleh dunia barat tu murid dia. Lalu ni dunia barat murid dia tak boleh kerana dia jadi anggota dalam NATO. Dan NATO ni gapo ni satu kumpulan kekuatan yang menjagakan Europe. NATO saat itu kekuatan tahan. Turki masuk dia jadi anggota dalam tu. Jadi kalau Turki tu kena berdiri daripada mana-mana negeri, NATO semua tu bagi siapa Turki habis? Sepengaruh Rusia. Rusia tak mana nak berdiri Turki kerana NATO ni berapa puluh negeri Europe. Dan duduk bawah NATO tu. Dia tak mana. Tapi Yahudi ni boleh ada cara yang ramai lagu mana kan nak jatuhkan Turki daripada NATO dengan sebab gapo-gapo wallahu alam tu rancangan yang mereka boleh jadi mereka susu untuk nak menghancurkan. Lepas tu juga masalah Saudi. Gapo ni mintalah kita berdoa supaya Raja Salman saat itu dan dengan takwanya takutnya kepada Allah SWT saat itu boleh mengembalikan sifat Islam kepada Saudi Arabia dan sifat tolong-menolong dan Islam yang berpolitik. Dulu yang bentuk Islam politik dalam negeri dan hanya agama betulkan tasih agama dalam negeri dia saja. Kita kita doa supaya politik dia tubik-tubik daripada negeri dia, dipadu pada negeri luar gantik kalau masalah politik. Dulu yang tak ada politik demo. Malik Salman ni ada kekuasaan di luar negeri, tambahkan dengan sebab berlaku di Turki, apa ni berlaku di Yaman, Syiah Syria kuat lalu itu maka dia pun ulama Saudi itu jadi boleh kesedaran di sini kata Syiah Iran saat ni duk main sehingga Imam Sudais pada khutbah dalam 3 bulan lepas dalam satu Jumaat dia perakat perang dengan Iran. Dia kata kita wajib perang dengan Syiah. Maka bapak Syiahnya Iran, kita wajib perang dengan Iran. Kerana Iran yang orang panggil kata dia mengeluarkan kekuasaan senjata dan harta bantuan untuk orang Syiah dalam dunia yang duk membunuhkan ahli sunnah dalam dunia semua ni yang kepala dia ialah Iran. Maka kita wajib berjuang, berjihad dengan Iran. Siapa setengah tu yang dalam Masjidil Haram baca khutbah. Lepas tu Mufti Saudi Al-Sheikh fatwa yang terakhir sekali wajib daripada umat Islam ni semuanya kena sokong Turki. Dan ini fatwa terakhir kena sokong Turki di atas dasar dia atau Turki ni satu bawah satu pintu gerbang yang besar untuk nak menahankan Islam. Kalau Turki hancur, makalah hancurlah gapo ni negara Islam semua kerana dulunya itu tempat orang panggil apa negerinya ibu kota Roman di masa dulu, Al-Bizantiah dulu duduk situ. Duduk situ. Orang kata siapa kalau ni seorang Kristian Arab yang kata buat Arab semua orang Muslimin duduk dalam negeri Arab semua tu lah, baik daripada negeri Hijaz sampai ke Iraq semua, sampai ke Turki semua tu, buat kami nak ambil semula habis. Buat kami dengan nama Kristian nak ambil semula habis, dia kata. Sebab apa? Sebabnya Islam orang duduk mereka semua orang masuk Islam tu semua dengan paksa berdaya berlaku. Dia perakat sampai sekarang tu, dia kata sejik hak Turki yang buat itu apa ni tempat gereja, yang asal gereja Hagia Sophia tu dah. Sejik Sophia di Turki tu, sejik hak janguk tu dah. Hak gereja tu asal dia gereja dulu. Mari di kerajaan Osmaniyah buat jadi sejik. Bahawa mari Kamal Atatürk yang iluatkan agama dalam Turki, tak ada agama dalam Turki saat itu. Jadi komunis tu tak ada agama, maka dia menjadi muthaf, kita pandang orang ni, muthaf, jadi muthaf tempat orang jalan tengok kecantikan dia. Maka ada orang boleh hari ni ada orang buat jadi sejik semula. Maka dia kata demo dia ubah tempat hak ibu kota Kristian dulu tu jadi pada masjid buat kami nama klik semula. Waktu dia perakat tu lagu tu mana terancangan yang paling besar sekali untuk nak menghancurkan agama orang Muslimin dan negeri Islam untuk nak gugak dan nak Israel lah yang lepas
daripada semua itu. Kalau kita tengok pilihan raya di Turki akan berlangsung ni, dan orang ada calon saat ni tu, ada gelaran Trump tu, dia perakat kata kita kena bunuh orang Islam dalam Amerika, dan kita jangan orang Islam ada di dalam Amerika. Siapa setara tu dia perakat. Lalu ni, dia cari sorwa sekarang ni. Sehingga puak muslimin dari Amerika sekarang itu duduk dalam beringat, kerana dalam ramai-ramai saat ni duduk orang hak berengau tu. Tak kan? Daripada puak dia, puak kulit putih tak asuk dia tu malah kalau duduk semangat lagu tu dah kan, dah mari bunuh perempuan tu banyak dah hak mati, kat tabatah pada bilik dan bagi berdik daripada orang muslimin. Itu orang kata satu peperangan yang mana kalau kita khabar kita rasa cemburu dan kita rasa nak marah. Sebab tu orang kata orang yang kenal malam yahtam bi amri muslimin falaysa minna, dengan hadis Rasulullah SAW kata siapa yang tidak peduli tentang hak keadaan saudara yang muslim di dalam dunia ini, maka dia bukan daripada kalangan kami. Orang yang surah dengan hadis ni, maka dia surah kesedihan di atas apa yang berlaku. Dan kalau antum tengok gambar tu lebih teruk lagi. Gambar yang mana budak mati, wetino mati, wetino kena rogong apa daripada mereka ni, kita paling sedih sekali. Dengan itu ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT beri ketakbir kepada kita, dan dalam keadaan itu kita jangan lupa lah diri kita dengan zikir kepada Allah SWT dalam setiap cara. Kita nak makan pun kita kena ingat kepada Allah SWT beri nikmat kepada kita. Saudara kita di Suria, di Afrika, kalau tak boleh nak makan. Sebab kata doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani fihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hadis ni siapa baca kau duk makan nasi saat ni tu dah, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, ampunkan segala dosanya yang telah terdahulu. Tapi berapa orang tahu daripada kalangan umat kita dah amal dengan doa hak lagu ni. Tidak ingat Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu dah ada sahih. Ada sahih. Hak sahihnya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani fihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hal ini apabila kita baca benda lagu ni pak tu dah, kita kaya kata aku nak makan hot highway kat tu. Ada saudara aku lagi nak teluk lagi. Tak boleh makan. InsyaAllah ta'ala kita sama-sama kan kita gagahkan diri kita dengan ibadat kepada Allah SWT. Maka sekadar saja subhanallah wa bihamdika.